Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Zaim bin Zul, nombor metrik saya 050763. Insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tentang tarikat Al-Qasariyah. Untuk pengetahuan semua, pembentangan saya merupakan kesinambungan daripada apa yang telah dibentangkan oleh rakan saya iaitu saudara Mifzal, yang mana dia akan membentangkan tentang sedikit sebanyak tentang pengenalan tarikat Al-Qasariyah. Jadi sebelum saya mulakan pembentangan saya, suka saya memberitahu bahawa nama lain bagi Al-Qasariyah ialah Al-Malamiyah ataupun Al-Malamatiyah. Al-Qasariyah ini merupakan nisbah kepada pengasasnya iaitu Syekh Hamdan Al-Qassar, manakala Al-Malamatiyah merupakan nisbah kepada tarikatnya lah. Baiklah. Falsafah tarikat Malamatiyah tentang nafsu. Syekh Al-Sulami telah menulis dalam kitabnya yang berjudul Al-Risalah tentang 5 perkataan, iaitu Ar-Ruh, As-Sir, Al-Qalb, Al-Nafsu, At-Tabai. Okey, ini adalah susunan yang dibuat merupakan mengikut afdalilah, yang mana yang kelebihan, yang mana yang ada kebaikannya. Ini adalah pandangan Syekh As-Sulami. Manakala anak muridnya Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi pula menyusun perkataan yang kurang sedikit saja perbezaan dia pada perkataan roh dengan asir. Kalau Syekh As-Sulami dia mendahulukan perkataan roh kemudian sir, manakala Syekh Al-Qushairi, ini Syekh Abu Qasim Al-Qushairi, dia mendahulukan sir baru roh. Jadi Imam Qushairi punya turutan dia adalah As-Sir, Ar-Ruh, Al-Qalb, An-Nafsu, At-Tabai. Okey, apakah itu nafsu? Nafsu merupakan sesuatu yang lembut, yang halus, yang tersimpan di dalam hati kita, hati manusia, dan yang mana nafsu ini merupakan tempat bagi terlahirnya akhlak-akhlak yang keji, akhlak-akhlak yang buruk dan perbuatan-perbuatan yang tak baiklah. Okay. Adapun bagi orang soleh, roh mereka merupakan tempat keluarnya bagi akhlak dan perbuatan yang baik. Telah bersepakat kaum-kaum sufi, ahli-ahli sufi, bahawa roh itu merupakan permulaan bagi kehidupan, manakala nafsu itu merupakan permulaan bagi syahwat. Adapun hati dia pusat bagi makrifah, manakala rahsia merupakan pusat bagi musyahadah. Ini semua pandangan-pandangan mereka tentang 5 perkataan tersebutlah. Tapi apa yang saya baca, mereka lebih tertumpu menafsirkan, menghuraikan perkataan nafs, qalb, sir dan roh, tapi tak sebut perkataan tabai lah. Ini pada pandangan lain, mereka mengatakan nafsu merupakan permulaan bagi syahwat dan perbuatan keji. Yang kedua, roh merupakan permulaan bagi kehidupan dan perbuatan yang baik. Yang ketiga, akal merupakan tempat bagi ilmu. Yang keempat, hati merupakan tempat bagi ilmu, cinta dan kasih sayang. Kalau kita tengok dekat slide saya ni, ada sedikit perbezaan di qalb, yang mana dalam slide saya qalb merupakan tempat bagi makrifah, manakala sir itu manakala dekat apa yang saya terangkan ni, tambahannya adalah akal tempat bagi ilmu. Hati, yang keempat, hati merupakan tempat bagi ilmu, dan zahirnya perasaan cinta dan kasih sayang. Perbezaan sedikitlah dekat situ. Okey. Syekh As-Sulami menyusun perkataan tabai, nafsu, qabs, sir dengan roh ni dengan makna seorang salik itu dia melalui daripada tabai, nafsu, qalb, sir dan roh. Jadi kalau kita tengok kata-kata Syekh Abu Qasim Al-Qushairi, maknanya salik akan lalu tabai, nafsu, qalb, roh dan sir. Beza je sedikitlah dekat situ. Okey, susunan yang dibuat oleh Syekh As-Sulami ni
ataupun susunan yang dibuat oleh Syekh Al-Qushairi ataupun kedua-duanya menyusun berdasarkan ayat Quran daripada surah Yusuf ayat 53 dan surah An-Nisa ayat 79. Okey, seterusnya semua sedia maklum bahawa antara cara untuk membersihkan rohani kita ialah melalui zikir. Tapi menurut sumber yang saya baca, zikir ini terbahagi kepada 4, iaitu zikir lisan, zikir hati, zikir ruh dan zikir sir. Okey, baiklah, kita masuk kepada falsafah tarikat Malamatiyah tentang riak dan cara mereka memerangi ataupun menghalang riak ini. Para ahli tarikat Malamatiyah ni secara umumnya mereka memahami riak itu apa. Okey, riak ni adalah sesuatu yang bukan pada hakikatnya. Maknanya contohnya lah, arti kata lain, kalau kita buat A tapi kita nak B, maksudnya B itu adalah selingan daripada A. Dan mereka juga memahami bahawa Allah lah jua pelaku bagi segala sesuatu. Yang kedua, setiap apa yang berlaku dalam alam ini, sama ada af'al libat ataupun bukan af'al libat, semuanya sudah ditentukan sejak azali lagi. Okey, dia akan menjadi satu perkara yang sia-sia kalau kita buat something yang tidak ditakdirkan. Seterusnya, semua sedia maklum bahawa riak ni satu benda yang tidak dibolehkan, yang diharamkan dalam Islam. Jadi inilah yang dibawa oleh tarikat Malamatiyah. Kalau dalam tarikat-tarikat ataupun ahli sufi ni, dia membahaskan okey, sebelum tu, kalau kita sebut riak mesti akan dilawankan dengan ikhlas. Dan para ahli sufi ni dia membahaskan, kalau kita tengok kitab-kitab ahli tarikat yang lain, mereka membahaskan perkataan ikhlas ni dengan lebih terperinci. Jadi saya simpulkan bahawa ikhlas ni ialah, pertama, kita menunggalkan Allah dalam ketaatan. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah tanpa perlu kepada ciri-ciri munafik ataupun ciri-ciri berpura-pura. Yang ketiga, mensucikan ataupun kita menjauhkan amalan kita ni daripada segala unsur-unsur makhluk. Contohnya perhatian, pujian dan sebagainya lah. Dan yang keempat, kita merealisasikan perhambaan kita ni hanya kepada Allah. Dan arti kata lainnya, ubudiyah al-kamilah. Jadi kalau kita tengok kat sini, falsafah mereka ialah menjadikan mereka ni orang yang tidak bangga diri, tidak riak dan sebagainya lah. Mereka kuat membersihkan diri daripada sifat-sifat yang negatif tu lah. Okey, seterusnya, berikut merupakan cara-cara untuk bagi ahli tarikat Malamatiyah memerangi sifat riak. Yang pertama ialah mereka mencemuh nafsu, dengan makna lain menyalahkan segala sesuatu yang keluar daripada nafsu, sama ada daripada perkataan, perbuatan ataupun yang terlintas di fikiran lah. Yang kedua, mereka tidak memandang ketaatan dan ibadat. Yang seterusnya, mereka tidak melihat amal ketaatan dan ibadat dan melarang merasa senang ataupun melarang merasai nikmat ketaatan. Mereka melarang diri mereka untuk bangga diri dengan apa yang mereka kerjakan dari sudut amalan harian ataupun amalan ibadat lah. Dan mereka menganggap bahawa diri mereka ini tidak mendatangkan satu kebaikan lah. Mereka melarang bangga diri dengan amalannya dan dengan setiap apa yang boleh memberi keuntungan kepada jiwa. Dalam arti kata yang lain, mereka tidak melihat kepada benda lain melainkan Allah saja. Mereka nak Allah saja. Bihaisu la yarawna illallah. Yang terakhir, adamun nazar ila ilmi wa adamu ida'u syai' minhu. Mereka kalau sebut ilmu, mereka kembalikan kepada Allah. Maknanya mereka tak nak apa-apa yang daripada ilmu. Contohnya mereka bangga diri dengan ilmu ke, mereka benda-benda yang negatif daripada ilmu lah. Maksudnya kat sini, kekayaan yang berdasarkan daripada ilmu. Dengan ilmu mereka kaya. Dengan ilmu mereka riak. Dengan ilmu mereka bangga. Benda-benda macam tu dia orang tak nak. Kalau ilmu saja. Okey, seterusnya ialah kata-kata Syekh Hamdun Al-Qassar.
Yang pertama ialah jangan cemas dengan musibah, melainkan orang yang meragui ataupun mencurigai Tuhannya. Yang kedua ialah sesiapa yang melihat seseorang yang ada padanya kebaikan, maka jangan berpisah dengan dia. Sesungguhnya daripada orang itu kita akan dapat berkat daripadanya. Yang terakhir ialah meminta bantuan daripada makhluk seumpama meminta bantuan daripada banduan ke banduan. Seterusnya ialah pujian yang diberikan kepada tarikat Malamatiyah. Yang pertama, kata Syekh Abdullah Al-Manazil, mereka adalah orang-orang yang tampaknya tidak mempunyai tanda-tanda untuk makhluk dan rahsia mereka tidak tersebar kepada orang lain. Okay, kata Syekh Abu Hafs Al-Haddad, ahli malamah ataupun tarikat Malamatiyah ini adalah kaum yang mereka bersama Allah, terutama dalam menjaga masa rahsia-rahsia mereka. Mereka akan mencerca diri mereka atas segala apa yang mereka telah zahirkan daripada sudut pendekatan dan ibadah. Mereka juga telah menzahirkan keburukan kepada masyarakat. Mereka menyembunyikan kebaikan mereka. Dengan perkara ini mereka dicerca secara zahirnya. Dan mereka juga akan mencerca diri mereka atas apa yang mereka tahu daripada rohani mereka. Dan yang terakhir, seseorang telah berkata kepada Syekh Hamdul Al-Qassar, rohani ahli tarikat Malamatiyah tidak ada sebarang tuntutan, manakala zahir mereka tiada sebarang tanda-tanda munafik ataupun tanda-tanda pura-pura. Dan rahsia mereka ataupun ibadat mereka merupakan satu rahsia dan tidak tersebar. Bagaimana pula dengan makhluk. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.